Okay, Assalamualaikum. Sorry, terpanjang pula tadi duk berkelai pula. Okay. Kita nak cerita based on true story. Hari ini adalah cerita tentang himpunan kisah-kisah seram kronik berdasarkan pengalaman saya sendiri dan juga pengalaman kiriman-kiriman email. Tapi bagi Combi nak cerita hari ini tentang rumah tinggal, tentang hospital, pengalaman-pengalaman balai lama, bekas-bekas balai lama. Tapi tempat-tempat ni kami tak boleh mention lah dekat mana. Tapi satu cerita yang Cumi nak buka sebagai pembukaan ini adalah satu cerita yang masih segar di ingatan, yang sampai sekarang pun tak pernah nak lupa lah ingat. Jadi Cumi akan cerita satu pengalaman. Cumi ni tak minat paranormal. Semua orang yang ikut Cumi dia tahu Cumi memang tak suka dengan paranormal. Maksudnya tak berminat lah nak join paranormal ke apa. Maksudnya macam memang nak jadi paranormal tetap. Tak. Tapi saya support kawan-kawan saya yang nak jadi paranormal kan. Yang nak pergi hunting. Tapi ni based on true story. Saya dengan kawan-kawan ada dengar pasal satu balai tinggal ni. Balai ni dah sangat lama dan agak famous. Jadi balai ni terkenal dengan kisah-kisah seram yang sangat-sangat orang kata heavy. Orang kata dah petang pun ada orang nampak dekat situ. Apatah lagi malam. Jadi dia bukan duduk di utara balai ni. Jadi kami semua ramai-ramai ada dalam 8 ke 9 orang. Kami ramai-ramai, tak ingatlah saya kru-kru yang ikut, tapi kawan dan yang liling tu kami dalam 9 orang yang mengalami perkara ni. Jadi saya nak kisahkan tentang balai lama. Masa tu sebenarnya planning kami nak pergi jomlah paranormal weh. Kita nak pergi paranormal lah. Baby jomlah kita join paranormal. Kawan-kawan saya kan panggil saya baby kan. So join paranormal, aku tak minat benda-benda macam ni. Dia kata jomlah. Dia kata kalau hang ada, okey kita janji bukan kita nak hunting hantu, tapi kita nak kenal alam Allah, kita nak tahu ada tak depa ni. Okey, kalau niat hampa elok tak apalah kita pergi. Dengan niat kita pergi tu just kita pergi bukan untuk mengganggu, bukan untuk mencari. Sebab seandainya dicari, takkan sesekali depa keluar. Jadi orang tertentu saja yang akan buat depa mai. Jadi masa ni lah saya nak cerita pasal pengalaman kami kat satu balai ni yang memang sangat famous. Kalau tanya balai mana tu saya tak boleh sebut nama, memang tak boleh sama sekali, saya minta maaf. Tapi bukan di area utara, di KL. Jadi balai ni masa era saya umur 19 dan 20 itu sebelum tu lagi memang dah haunted dah balai tu. Orang kata sangat heavy, ada kes pembunuhan, ada paranormal yang pernah pergi dah mati kat sana. Jadi masa tu kami ni macam tak apalah, jomlah kita hunting kan. Jomlah kita pergi. Okey, sampai kami bertolak tu jujur lepas maghrib. Jadi dalam pukul 8 lebih ataupun 9 macam tu kami dah bertolak. Jadi tak jauh dengan kawasan kami masa tu, kat rumah kawan saya tu dengan balai tu tak jauh. Dalam sejam tu kami dah sampai. Jadi dalam 10 lebih dekat sebelah, kami ni dekat pekarangan depan kawasan tu. Okey, first jom nak cerita. Masa permulaan kami masuk saja dekat jalan nak ke balai tu, masuk saja ke jalan nak pergi balai tu pun dah ada something yang memang haunted, yang memang mengganggu. Yang saya ingat memang pembukaan dia dah bagi salam macam tu. Maksudnya belum sampai balai tu lagi, baru kawasan nak dekat dengan balai tu kami ni kena kacau. Tapi mereka kebanyakan mereka macam yang dalam tu memang tahu pasal saya akan selalu rasa benda-benda macam ni. Jadi macam saya tak cakap apa lagi. Dari jauh masa mereka member tengah bawa kereta tu, masa member tengah bawa kereta, saya duduk kat belakang. Saya duduk belah tepi sekali. Jadi member kat tengah. Kami 5 orang dalam satu kereta. Jadi kereta belakang lagi ada lah. Okey. Nak jadi cerita. Masa tengah bawa pelan-pelan kiri kanan jalan tu, agak sebab balai tu agak tersorok. Jadi masuk dalam tu memang pokok besar-besar, semak samun dah naik meninggi. Jadinya kita nak
orang kata tak ada jalan raya yang luas lah. Area tu memang hang masuk tu, hang akan masuk ke kawasan tu sebab orang dah tinggal banyak lama dah kawasan tu. Dan balai tu sangatlah menyeramkan. Tapi masa kami nak berjalan tu, kiri kanan ni hutan. Macam semua samunah. Jadi saya duduk termenung tu. Orang kata kalau naik kereta malam-malam lalu kawasan yang macam tu, mata jangan liak, mata jangan kan. Macam Combi duduk tengok dekat tepi tingkap macam tu, termenung, tak ada niat apa pun, termenung fikir macam manalah tempat tu. Sebab dalam kepala duk dengar macam-macam cerita. Jadi benda tu duk bermain dalam fikiran. Kalau jadi apa-apa macam mana nak handle lah macam tu. Jadi tengah duk kalik-kalik tu, kalik kan, tiba-tiba dari tepi ni Combi rasa macam, kenapa rasa macam ada benda kat tingkap ni tau. Macam tahu tak, macam kita bawa kereta pelan kat kampung, lorong, contoh, bayangkan kita bawa kereta dekat satu jalan yang sempit, one way, yang kereta keluar masuk pun area tu. Macam kita duduk kat bendang, okey. Macam ada, macam contoh basikal kat tepi belakang kereta kita boleh rasa macam ada orang. Macam itulah maksudnya. Jadi Combi rasa macam ada benda ikut tepi kereta ni, sebab Combi duduk tepi. Jadi maksudnya perasan macam ada bayang. Tapi tak cakap apalah. Rasa macam orang duk kaya basikal, mai dekat tepi, macam terlampau dekat dengan kereta. Cuma macam sebab kami bawa agak pelan, jalan kat situ berlopok-lopok dan berbatu-batu. Member pula dia punya kereta lewat. Lepas tu yang seramnya, masa tu Combi tak rasa apa-apa lagi. Tapi bila makin lama, benda tu seolah-olah bunyi tau. Macam langgam belakang bonet kereta, macam tau macam tu. Tapi yang lain macam tak dengar kan. Dia Combi macam, dia pun ni tak dengar ke? Kita ni beralih belakang tengok geng kereta belakang, tak ada apa-apa pun. Tapi Combi memang rasa memang ada orang kat tepi. Biar lagi lah kali bila dah rasa macam bayang tu macam dekat je kan, terus pusing. Masa pusing tu lah, masa Combi pusing tu, Combi nampak satu makhluk ni, nak cakap macam mana apa, dia berlari pakai tangan. Faham tak? Dia berlari pakai tangan. Dia bukan, tahu tak macam King Kong, macam beruk tau, beruk lari ligan orang atas. Faham tak? Dia lari macam tu tengah hambat kereta. Memang duduk tepi. Mata dia ni memang sangat-sangat merah dan panjang, runcing tau mata dia. Badan dia berbulu, tapi nampak tulang kat belakang timbul. Badan dia bongkok, nampak tulang. Lepas tu dia berbulu lah. Berbulu jarang-jarang. Dia macam muka dia macam orang, tak orang, tapi panjang. Gigi dia, telinga dia, cuma jadi macam, memang terkejut. Cuma tak tercakap apa. Sangatlah astagfirullahalazim. Bunyi macam tu je. Jadi disebabkan terkejut tu, cuma terus pegang slip ketuk member yang kat depan, yang duduk depan Combi kan. Dia pun kalih lah. Dia tanya pasal apa. Ingat ke Combi seorang nampak? Dia pusing-pusing, dia nak tengok Combi sebab Combi panggil dia pasal apa. Bila dia pusing, dia terkejut tau. Sebab dia tengok kot tepi luar tingkap. Maksudnya dia tak tengok Combi. Dia pusing-pusing kat belakang tu. Dia tercengang. Dia jadi macam bodoh. Memang benda tu, memang dia nampak benda tu memang tunjuk kat semua. And then geng-geng kereta belakang terus bagi highlight kat kami. Macam bagi lampu high beam highlight pula. Bagi high beam. Masa bagi high beam tu memang duk kata, kira Combi cuma buat isyarat mata je kat member. Tanya dia, angkut kepala macam tu kenapa kan, macam tu. Lepas tu dia kata, dia tak boleh nak cakap, dia cuma geleng macam tu. Dia macam takut tau. Cuma kata tak apa, beralih depan. Tu dia beralih lah. Dia duduk diam, dia ketak-ketak takut tu belum sampai. Lepas tu sampai dekat dalam berapa meter lah, 10 minit, 3 minit lepas tu kami dah sampai dekat depan. Masa tu memang tak mengganggu apa-apa lah, tapi memang takut nak turun kereta. Masa kami sampai tu, bayangkan dekat 10 minit buang masa kat dalam kereta. Sebabnya terkejut. Semua kereta belakang nampak. Jadi dia pun macam tak berani nak bagi lampu. Kira macam sengak. Sampailah dah mereka tengok benda tu macam dah dekat dengan kereta. Masa kami tengok belakang tu, barulah perasan mereka bagi high beam. Rupanya bukan Combi seorang nampak, semua nampak. Itu yang meyakinkan tau, memang kami kena kacau macam tu. Dia tak kata macam seorang-seorang dia nampak kan.
Lepas tu tak apalah, semua duduklah kata kat 10 minit, nak turun tak mau turun, nak turun tak mau turun, macam semua macam takut kan. Lepas tu Comel kata kat mereka, tak apalah, istighfar banyak, selawat banyak, kita turun, bacalah apa patut, apa yang apa reti pun. Lepas tu member kata, aku ayatul kursi pun aku tak hafal macam tu. Kita tak apa, hafal je apa yang perlu. Comel kata macam tu. Jadi bila orang kata apa, bila tu dia sampai lost. Bila kami dah turun, nak teruskan, jadi set up barang lah. Dia set up kamera, set up stand, dia set up the whole thing untuk nak start shoot. Comel duduk dekat depan balai tu, memang sangat-sangat menyeramkan. Masa tu dalam kepala memang duk terbayang, ni ke balai yang dia duk kata tu, ni ke balai yang seram tu kan. Tapi memang seram. Masa sampai tu, kawasan balai tu macam tak ada angin langsung. Padahal pokok banyak, tapi rasa panas. Oksigen kat situ umpama tak ada. Comel kata berat tempat ni. Comel kata kat member, ramai ni, cakap macam tu. Dia member ni lawyer buruk. Dia tanya kita, memanglah ramai, tak nampak kita memang orang. Comel macam, tak ramai ni, Comel kata. Jadi dia pun macam tengok Comel tak melawat, dia pun macam diam lah. Mula tu macam lawyer buruk lah kan. And then kami start nak shoot 12 lebih. Kami nak masuk, habis shoot, habis setting lah, set up semua, kami nak masuk. Okey, pintu yang permulaan untuk masuk balai tu, sampai nak ke bangunan balai yang dah terbengkalai tu, pintu macam pintu balai dia agak jauh, dia tak dekat, agak luas kawasan tu. Jadi dekat balai tu ada satu pokok yang sangat besar. Pokok tu dari dalam balai tu punya bangunan naik sampai pecah bumbu bangunan tu, balai tu punya. Jadi cuma macam terfikir, lama sangat ke balai ni tak terguna. Sebabnya pokok ni macam pokok ratusan tahun. Tapi kita tak mau nak cakap apa pun kan. Tu cakap kat member, tak apalah kan. Permulaan, beginning, kami masuk. Memang nak habaq lah. Dulu memang ada satu cerita, cuma nak cerita. Ada 3 orang ke 5 orang, tak silap 5 orang lah. Banyak juga mitos pasal balai ni, tapi yang saya tahu kisah benar lah, tapi tak dibuka oleh media. Tak tahulah, mungkin lah, kita tak tahu kan. Ada dulu pernah 5 orang paranormal mati di tempat tersebut. Sebabnya dia pergi nak hunting, tapi salah seorang tu cakap besar, berani sangat, sampai 5 orang ditemui mati dalam keadaan tragis, yang mayat dia tu bukan macam manusia yang bunuh. Jadi kes tu jadi kes yang agak merumitkan sebab tak ada saksi. Nanti kita cerita pasal tu. Okey, kami nak masuk start shoot. Masa menapak ke kawasan balai tu, Comel kata kat mereka, kita nak masuk bahagian mana ni? Nak masuk kiri dulu ke nak masuk depan terus? Lepas tu setting semua pada bincang-bincang. Okey, kita masuk dalam balai dulu. Maksudnya tak hunting luar, hunting dalam tu. Kami pun menampak lah. Sangat-sangat menggerunkan betul. Pokok-pokok yang parasit menjalak masuk dalam kawasan balai tu. Dan bangunan tu memang sangat-sangat menyeramkan. Balai tu dah jadi sangat-sangat menyeramkan. Sampai kan, tak tahulah, dia punya aura tu panas. Kira hampir rasa macam ada something wrong dekat balai tu. First kami nak main, siapa pun tak simbang pasal benda yang kami nampak masa kat jalan tu. Nanti kita akan cerita penghujung dia. Okey, kemudian kami start dengan kami nak masuk, journey nak masuk ke dalam. Hampa tahu tak, masuk je kat dalam tu, kami dengar budak-budak berlari. Macam budak-budak berlari, lepas tu dengar orang gelak macam lepas tu lari, macam ramai. Macam masa tu memang Comel rasa macam aku seorang kau yang dengar. Sebab yang lain macam selamba je. Aku seorang, hayalan lah, kita anggap hayalan jalan. Okey,
Sampai kami pegang kamera, tengok atas memang bumbung dia pun dah berlubang. Kami takut ada binatang buas macam ular ke kan. Tiba-tiba member yang belakang ni, dia berhenti tau. Dia macam mana Chomi nak kata, merembang ni nak cerita. Kira Chomi jalan ni semua, tiba-tiba dia berhenti. Chomi pula dapat rasa macam dia berhenti. Tak tahu main mana insting tu, sebab rasa macam dia berhenti. Kita pun terus kali kat dia, kita tanya dia, hang okey ke, awak tak jalan? Tanya dia. Jomlah, jangan tunggu, jomlah. Sebab dia tu penakut gila. Macam mana dia boleh berhenti kalau tak ikut kami jalan? Masa tu Chomi memang tak rasa pelik lagi lah. Lepas tu terus kata, jomlah weh, hang pasal apa pula ni? Dia berhenti dan dia tunduk. Macam tu je dia tunduk. Jadi Chomi kata dia, jomlah kan. Dia kata, dia suruh kami jalan. Kita kata pelik, kita tahu dia ni penakut macam mana. And then bila Chomi dah jalan, dah rasa link, Chomi rasa macam nak panggil lah member yang cameraman tu, nak pergi kat dia. Takkan kita nak menjerit, weh main sini, kan nak panggil macam tu. Dah tempat sunyi, umpama kita pergi cari pasal, benda-benda tu semua macam umpama kita kejut mereka semua bangun lah macam tu. Jadi Chomi terus pergi kat member yang kamera tu. Masa pegang dia pun kata, tu tengok tu, tak boleh nak habak lah nama dia. Okay. Sebab dia kata jangan habak nama aku lah, macam tu. Sebab ada lah sebab dia. Okay. Lepas tu balik, kami patah balik pergi kat dia. Member semua tengok terkejut sebab dia stand dekat situ. Masa kami nak jalan pergi kat dia tu, nak tanya kenapa, tiba-tiba dengar dia gelak. Dia gelak yang sangat sinis, tapi nyaring. Gelak yang macam hehehehehe, macam tu, macam 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 tu lah. Sampai tiba-tiba dengar bunyi macam dia gelak, macam gelak mengejek, macam kan. Kata ni dah something wrong. Cuma kata memang dia pun nak suruh kita balik ni. Cuma kata dia pun tak bagi kita duduk dalam kawasan ni pun. Tapi kami ni macam tak apalah, layan kan. Masa pergi pegang dia tu, tanya dia, hang okey ke tak? Dia cuma angkat kepala dan gelak. Dia tengok Chomi, dia tengok sini, saya mata dia macam sinis tau. Chomi macam, terus Chomi tanya, kami main ni bukan nak kacau, kami tak ada niat nak mengganggu, kami cuma main ni saja nak mentengok, nak mendalami alam Allah, macam tu. Dia cuma gelak, mendalami, dia cakap macam tu. Jadi Chomi macam, wow, dia macam perli, mendalami, dia cakap. Masa tu Chomi memang tak rasa kembang pun lagi. Bila Chomi pegang dia, nak tarik, Chomi kata dah lah Chomi pegang dia tu. Dalam hati Chomi selawat sikit, Chomi nak heret dia lah. Dia bayangkan Chomi pegang dia, dia kecil je. Chomi pegang dia, dia kontak tangan Chomi sampai tepi lah macam tu. Jadi macam lepas tu terus dia, ni nak cerita kampung. Badan dia tu bunyi macam benda patah lah, macam krak. Faham tak? Kalau yang ni tak terlampau nak percaya ke tak, tapi Chomi nak bagi sedikit information. Ada setengah orang kalau kena rasuk, dia akan menyerupai benda tu. Contoh kalau benda tu tangan dia terkepok lah kita, macam tu. Tapi secara batin, tak biasa menguap, secara batin. Jadi bukan secara sakit zahir ni tak. Bunyi kepok tu dekat seluruh sendi tulang dia, sampai badan dia mula dengan bau terkepok macam tu sebelah, sampailah badan dia merekod ke bawah. Hampa faham tak? Dia macam ni, tapi kaki dia duduk tempat, dia tak jatuh. Dia kena rasuk. Lepas tu terus dia menjerit, dia mengangur ni. Coba boleh nampak kan, kena cerita kat Ampo lah. Lillahi ta'ala. Sampai lah kalau ingat mamang, dia punya kena rasuk tu, dia punya ngangur, dia nak menjerit tau. Bunyi something yang macam orang menjerit, yang hujung-hujung telinga hang dengar macam annoying benda tu. Dia bunyi macam patut dia dan mulut dia tu ngangur seluas-luasnya. Memang yang kami tengok tu sampai bunyi rahang, bunyi kak. Memang masa tu Tuhan sajalah yang tahu
Sebabnya kami semua tak tahu nak buat apa. Kami dah bawa seorang yang boleh syifakan orang, tapi dia kata ini tak boleh, dia seorang tak boleh handle. Masa itulah Jumi kata tak apalah, kita tiap apa boleh janji bawa keluar dia daripada balai ni. Masa kami nak tolong dia tu, nak panggil dia tu, adalah dekat berapa lama juga kami kat tengah tu, sampailah lidah dia ni, kepala dia mendongak tau. Sampai lidah dia ni, sampai dia jilat-jilat kat sini. Sampai dia tanya kami ni, dia cuma macam gelak dan dia kata nak pergi mana, macam tak faham. Tapi macam ayat dia tu macam nak pergi mana, macam tu lah. Tapi dia ada cakap dalam satu nada dan ayat dia tu yang saya boleh faham. Dia cuba cakap yang nak pergi mana macam tu. Dan kami semua macam tak tahu nak buat apa, sangat-sangatlah takut. Cuma kata kat mereka, tak apa, kita hook juga dia, selawat banyak-banyak, hook bagi dia pingsan, kita heret keluar. Tapi tak semudah tu lah, sebabnya Ustaz Ashifah tu kata tak apa, saya try. Yang ikut kami ni seorang boleh berubah kan. Jadi bila dia try tu, benda tu sampai ludah dekat muka dia. Hampa bayang kan, ludah tu macam ada kayu-kayu. Dia ludah muka member ni macam ada kayu dekat ludah dia tu. Macam something, macam ada benda yang dalam, tak tahu lah nak apa. Cuma bila dia kena tu dia rasa panas dan gatal. Kali Ustaz ni heret member tu ni, baca-baca pegang kat dia ni, tepuk dia, kira dia pingsan. Masa kami nak tarik tu lah, ada satu makhluk ni tinggi agam. Rambut dia tak nampak tapi tinggi. Muka dia ni macam hitam semua. Tak nampak tapi nampak seolah bayangan. Hitam, tinggi, besar dan sangat besar. Cuma kami semua nampak benda tu. Memang nampak. Dia tengah duduk dekat tingkap. Kami nak keluar pintu. Ini tingkap yang dah terpelohong. Tingkap yang bangunan terbengkalai kan. Ada satu makhluk tu tengah berdiri. Cuma bunyi mendenguih, macam menderam tu, macam macam tu, faham? Masa tu Tuhan je lah tahu kami ni takut macam mana. Member ni dah pingsan. Tunggu sebelum dia sedap kelupak, kami kena cari jalan keluar. Jadi kalau bila fikir time tu, macam filem pun ada kan. Masa tengok filem tu rasa macam ni ke perasaan dia kan. Sebabnya cuma boleh kata benda tu memang sangat-sangat berat. Sebabnya member Jambi ni macam kecil je, tapi berat gila. Sampai kami semua pegang dia, seorang satu tangan pegang dia, sampai yang pegang kaki seorang satu pun ada. Jadi kami gagah langkah keluar. Masa langkah keluar tu lah, ada bunyi seram yang macam bunyi binatang banyak-banyak tapi menderam. Faham? Binatang yang kita masuk kawasan depa macam semua tunggu nak attack. Apa faham? Bunyi dia tu macam bunyi anjing menderam, bunyi serigala, bunyi semua binatang yang buah bunyi macam tu. Masa tu mampatnya ni rasa macam kosong lapang, tanah lapang kami keluar dari balai tu kosong, tapi rasa mampat macam penuh. Saya lepas tu seorang-seorang kena rasuk. Member kami ni antara 9 yang kami pi, 10 yang kami pi, yang saya ingat lah 5 orang kena on the spot dekat luar tu. Yang paling seram seorang tu, dia duduk, dia makan benda yang dalam pasir tu semua dia makan. Dia duduk bersila dan dia makan. Dalam banyak-banyak tu yang makan rumput tu lah, yang kata dekat zombie, bahasa Lisa tu, yang kata dekat Lisa, mau ke mana? Cara dia cakap tu macam orang lama-lama kan. Mau ke mana? Masa tu macam dia kata, tak tahu nak cakap apa, tapi tak tahu, cuma jadi macam takut, tak tahu nak buat apa. Kami masa tu memang sangat-sangat panik. Jadi macam cerita bodoh, tak tahu nak buat apa. Yang Ustaz Indra Shifat tu pun kena serang dalam badan dari segi batin, yang kita tak nampak dia kena serang sampai dia lembek, sampai kami papah. 5 orang lagi yang semangat yang ada ni kena rasuk kelupuk atas padang. Yang seorang tu cakap siam. Bukan nak kata wehak, cakap siam tu lah yang masuk dekat member ni. Sebab kan kami duduk kat depan, benda seorang kena rasuk, pakat lepas duduk atas tanah. Hak kena rasuk tu cakap siam, yang lidah keluar tadi tu, yang first kan. Bangun dan dia cakap siam lah. Jadi bila masa tu member yang seorang ni, dia faham kan. Jadi dia kata, benda ni kata kita, kenapa kita ni masuk ke kawasan Depa, sedangkan sebelum ni tak ada manusia yang pernah mai dah kat kawasan tu.
dari bahasa Siam lah. Dia kata kita ni macam saja cari penyakit. Cumi kata tolonglah explain, bagi tahu. Kata kita ke sini macam kami cakap bahasa Melayu. Dia faham je, tapi dia tak bercakap bahasa kita. Jadi member kata kat dia, kami main ni bukan nak mengganggu, kami main ni tak ada niat apa-apa. Dia kata kat sini dah banyak korban yang kami makan. Dia cakap macam tu. Jadi dia kata dah tak ada orang hidang kami dengan benda-benda mentah. Maksudnya depa ni semua ada orang duk jamu, tapi orang tu dah tak jaga mereka masa kami pergi tu. Orang tu dah tak jaga mereka selama entah beberapa tahun, dan ada yang orang lepas, orang buatan orang semua lepas dekat kawasan tu. Itu yang buat jadi banyak. Member yang kena rasukan ni semua ni, kami memang tak tahu nak buat apa. Seriously tak tahu nak buat apa. Sebab kami tahu kalau kami telefon polis, kami akan kena. Sebab itu kawasan balai lama. Jadi tak ada jalan lain. Sampailah member ni kena rasuk, cuma tak boleh buat apa. Sampai benda yang siam tu, yang lidah panjang tu, sampai Combi kata, Combi jadi geram dan tu tak tahu nak buat apa. Yang seorang lagi tu kena rasuk tu, yang lagi 3 orang semua yang masuk kat depa tu perempuan. Duk sikat rambut. Tak habis duk sikat rambut, duk gelak. Bila setan ni cakap ni, dia gelak. Hihihi. 3 orang lah. Macam tak tahulah kan. Sampailah tak ada solution lain. Member yang seorang ni pingsan. Yang siam tu umpama macam dia ni kata dia katalah dia dari Thailand tu, dia yang orang guna-guna, macam orang hantar dia selalu digunakan untuk santai orang semua, faham tak? Jadi lalu ni tak ada tuan, dia lepas kat situ, orang yang berubat lepas kat sana. Jadi dia sebabkan banyak benda lain yang duduk kat situ, jadi dia pun tertarik untuk duduk dekat kawasan bangunan tu. Combi cuma lah kali jadi baru, tak tahu macam mana, terlampau rungsing. Rasa macam keadaan tu memang depa saja nak buat bagi kita jadi macam tu. Lah kali Combi tak ingat lah tu, Combi ingat Allahu Akbar, Combi jerit. Combi pegang telinga Combi macam azan, tapi Combi just sebut Allahu Akbar. Combi macam tu, Allahu Akbar. Combi sebut macam tu 3 kali. Dan sekuat-kuat hati yang boleh. Sampai benda tu marah, dia lompat pegang Combi kat sini, lidah dia tu. Lidah member jadi panjang ni, hitam pekat lidah tu. Memang Combi ingat sampai lah lidah dia tu. Dia tengok Lisa macam tu, dia pegang ni kan. Dia kata lidah dia tu macam panas tau. Macam kena hujung lidah ni macam panas, macam melecok. Tak tahulah benda apa, busuk tu Tuhan sajalah yang tahu. Memang busuk je amat. Dan muka dia tu sangat buruk. Sampai cuma macam cannot go. Sampailah ustaz ni telefon. Sebenarnya dalam dia masa kami ni, ustaz tu dah telefon orang limai, ustaz-ustaz lain. Bayangkan, lepas pada tu kami tunggu, sampailah kami laung azan betul-betul sampai ustaz yang Rishiford tu tak boleh nak tolong ni, power 3 orang ni. Sampai azan berturut-turut, geng-geng lelaki azan berturut-turut, azan. Sampailah mereka ni lembek, mungkin terlampau tak boleh nak dengar azan tu, jadi lembek. Masa tu lah dekat sejam lebih baru kami punya orang yang nak tolong ustaz ni, yang daripada pusat rawatan tradisional dia juga, mai sifu mereka. Masa tu memang rasa tak nak abang ceritakan apa. Sebabnya ustaz-ustaz tu memang rasa macam laganya. Dia pemai tu tanpa rasa takut. Muka dia tu macam selut lah. Sebab dia pemai tu, dia abang setan laknat, hang bukan tugas hang untuk kacau kami kat sini. Jadi dia melawan. Dia kata kalau bernasib baik, hampa ni semua boleh balik dengan selamat. Kalau tak nasib baik, jadi makanan. Macam mana dia cakap, Combi tak ingat lah, tapi maksudnya dia boleh ikut balik dan kita ni jadi makanan dia pun macam tu. Something good. Sebab Combi memang lupa, tapi Combi memang ingat. Memang teruk gila kami sampai tak tahu nak buat apa. Tak cukup orang nak tolong syifakan, rukiahkan. Yang lain kali mereka ni cuma azan, mereka rukiahkan, bubuh ayat penawak, bagi basuh muka mereka ni. Masa member sedap tu, member betul-betul dah lembek, buat masuk dalam kereta. Okey,
Ni cerita penutup. Hampa tahu tak yang Cumi kata tadi, member yang lagi 3 orang duk sikat rambut. Rupanya benda yang masuk kat 3 orang ni, 3 beradik. Mereka memang duduk kat pokok besar dekat belakang tu. Gila tak gila lah. Lepas 5 orang tu bawa balik, kami baru perasan. Lepas 5 orang tu kami dah bawa keluar nak balik, kami baru perasan yang kami punya cameraman seorang tak ada. Hampa bayangkan, dah lah berlari nak keluar dari situ, dah satu masalah. Perasan satu cameraman tu tak ada. Punya panik, tak perasan dia tak ada. Dalam hati, macam mana lah kita nak pergi ni? Sebab nak cari, dia langsung tak menyut, dia langsung tak patah balik, langsung tak panggil kami. Lah kali ambil keputusan, hambat kat ustaz-ustaz yang mai tu, boleh tak iring kami masuk dalam cari member. Lisa, member yang cameraman ni dengan cameraman, nak cari cameraman seorang lagi, member yang naik satu kereta Lisa ni 2 orang, ustaz tu 3 orang. Ustaz yang mai tolong tu dengan hak lain semua duduk kat luar. Inilah cuma nak cerita kat hampa. Dekat belakang bangunan tu, bangunan balai tu kan ada selalu satu lokap yang memang diasingkan, satunya lokap yang sementara, tapi lokap yang jenis duduk luar je, tak duduk dalam satu tempat kat balai. Lokap yang mereka buat asing, macam rumah kampung jamban asing, macam tu. Cari seluruh bangunan yang terbengkalai, yang dah runtuh, tapi member kami tu kami tak nampak patah hidung. Tak ada jalan lain. Masa Combi tengah duduk tu, Combi dengar ada satu suara perempuan macam bisik panggil. Dia macam, sini. Dia macam, sini. Dia macam, abang, sini, macam tu. Tapi Combi dengar ujung-ujung telinga, tak tahulah. Mungkin itu kebetulan atau apa-apa, tapi itu yang buatkan Combi beritahu kat mereka, jom kita pergi dekat sebelah sini, sebab dengar ada orang kata sini. Masa tu ustaz tu yang 2 orang tu dah usia Combi pelik dah. Mungkinlah mereka dah macam tahu kan. So Combi terus jalan. Sampai seram weh. Dekat lokap tu ada satu perempuan tengah duduk. Sebelum kami masuk tu ada satu pokok, memang dah tembus dah bangunan. Kira lokap tu ada satu pokok yang dah menjalak akak dia dari dalam bekas lokap tu dah naik atas dah. Jadi ada satu perempuan tengah duduk mencangkung kat akak pokok. Akak ni bukan duduk kat atas, kat bawah. Kira kami jalan-jalan ada perempuan cangkung macam samsing, bukan nak kata, tapi dia tengah duduk. Macam rambut dia menjurai ke bawah. Dan dia menangis. Makin kami dekat, kami kata menangis, tapi kami tak tegur. Menangis. Dan makin dekat, setapak demi setapak dengar, apa tak ni, cerita mencering. Dia mengilai tu sampai kembang kepala Jami. Mengilai dia gelak, sampai ustaz ni baca. Lepas tu kami balik lagi sekali, dia tak ada, tapi kami dengar suara dia lagi. Hampa bayangkan kami jumpa member zombie tu, dia kencing dalam seluar. Dan dia macam keras kat situ, macam orang yang bodoh tak kenal diri. Kami heret dia keluar. Sampai Combi nak keluar tu pun Combi nampak dalam bekas lokap tu ada satu coklat hat. Memang tinggi dan busuk. Memang busuk gila, macam bau. Entah, dalam lokap tu kami memang tarik keluar. Ustaz kata tarik dia keluar, balik. Kita balik, macam mana pun kita balik. Itu yang kami boleh tarik, memang Combi nampak. Tapi coklat hat tu tak kacau lah, cuma dia duduk dekat tiang tu. Combi macam, ya Allah, banyak lah makhluk ni kat sini. Jadi kami sampai, kami keluar. Masa nak keluar tu, tahu tak member cerita apa? Dia kata ada benda yang berbentuk binatang, tapi macam monyet, tapi macam orang. Dia kata dia boleh kencing tu sebab benda tu jilat dia. Macam anjing tau, jilat tuan kan. Benda tu duk jilat dia. Dia kata benda tu jilat dia. Masa kami duk jalan tapak nak mai tu, baru benda tu pi. Kira awal tu dia memang kena jilat dengan benda tu sampai dia rasa menggigil. Dia macam orang bodoh. Cuma nak habak kan apa lah. Yang tu dia cerita lepas dia sembuh lah. Hampa tak ada efek daripada dia kena jilat tu, yang kami tarik dia macam orang bodoh tu. Dekat seminggu dia macam orang yang tak waras. Sebab semangatnya dia ambil jadi ustaz perubatan dari Syifa tu cakap, lepas kami balik, alhamdulillah kami balik macam tu je, tapi memang banyak gangguan lah. Lisa balik, Lisa sendiri kena kacau. Tapi yang paling heavy member Lisa yang
Yang ni lah, yang last kita cari tu. Sebabnya dia tak boleh nak bercakap dengan orang, dia jadi macam bodoh. Dia hilang kewarasan, macam hilang ingatan, macam bodoh. Semangat dia tu hilang sampai dia berubat ke perubatan syifa. Dia faham benda tu sebenarnya dah ambil semangat dia, dah ikut dia balik. Jadi disebabkan dia jilat dia tu yang buatkan dia macam tu. Dia macam buat dia tu macam tuan lah, macam tu. Jadi nasib baik dia pun tak terima apa-apa lah macam tu. Lah kali balik macam tu je sampai dekat Lisa pun kena kacau. Ramai kot yang kena kacau. Lisa kena kacau dengan coklat hack. Perempuan yang gelak dekat akak kayu tu pun ada kacau sekali, dan memang muka dia pun sangat-sangat mengerikan. Lisa tak boleh nak cakap apalah pasal kes dia, pasal benda tu pakai rantai tau. Batu dia tu bukan colour merah, tak tahu nak abad colour apa. Macam sesuatu lah benda tu, tapi dia tak ada muka, kosong je, cuma nampak mulut. Sampai sekarang benda tu masih segar diingatan, dan sampai sekarang balai tu menjadi antara top 5 dululah, antara top 5 tempat paling berhantu dekat Malaysia ni. Macam tu lah. Okay, yang tu sedikit sebanyak cerita pertama. Hampa okey ke? Hai 700 viewers. Sampai mana baru join Combi, hai. Sorry, biasalah warm up. Lama tak live. Combi tak boleh cerita yang heavy-heavy sangat. Ni pun heavy. Okey ke? Yang tu antara top 10. Sekarang top 10 atau top 5 tempat yang paling berhantu dekat Malaysia. So, saya pernah pijak situ lah. Dan memang ada paranormal ni, kita nak cerita lah. Paranormal yang pernah mati dekat situ. 5 orang paranormal lah. Seorang tu ditemui mati ceracak dengan akak kayu. Seorang lagi ditemui mati penuh kacau dekat muka. Seorang lagi dia jumpa dalam akak kayu. Lagi 2 dia jumpa tertanam dalam simen. Bukan orang yang buat. Memang pembunuhan itu bukan pembunuhan daripada manusia, daripada cara tu. Saya tak boleh mention nama balai, minta maaf. Hai Nur Faridatul. Yang ni himpunan seram kronik. Sebab apa kita panggil seram kronik? Maksudnya antara cerita-cerita terbaik yang memang segak diingatan, yang sangat kronik, maksudnya sangat teruk. Kita tak boleh cerita panjang sebab benda pernah jadi. Jadi that's why yang kita cuma cerita based on true story. Saya cerita yang limit, kami tak cerita apa proses benda apa kacau lagi. Tapi dia kena jilat dengan benda tu. Benda tu rupanya benda yang digang kat kami kat kereta yang first tu. Dia bukan hilang, kami tak perasan dia hilang. Macam mana cameraman boleh hilang? Dia bukan hilang. Dia masa kami tengah panik tu, dia dah rupanya dia dah benda tu dah bawa pi. Mak Combi cerita dengan makeup muka Combi memang kena timur. Tak berani nak tengok muka. Saya Combi cerita simple. Terima kasih Zip Bright. Siapa yang baru join, mereka tak tahu coklat hack. Kita tak panggil nama betul dia, kita panggil coklat hack. Kena nanti Combi tidur layan komen banyak. Okey ya. Cuma pernah lah orang rumus pasal balai tu, sedikit sebanyak saya nak cerita. Jangan sesekali kita rasa kita hebat, kita rasa takkan makhluk tu buat, tak logik lebih Atif Ali. Kita tak tahu 1001 rahsia yang jadi. Alam Allah ni. Sebabnya memang bukan manusia yang buat. Sebab footage kamera tu. Tolong kalau saya tak bercerita based on true story Atif, saya takkan cakap benda tu fakta. Memang jin tak boleh tegur, tak boleh sentuh kita. Tapi kalau benda yang ganggu kita tu jin yang dihantar orang. Siapa kata jin tak boleh membunuh? Pergi belajar elok. Sebab bagi saya, jangan fight dengan saya. Saya kalau tak nak cerita ke orang, saya takkan buat cerita bodoh. Saya akan kaji dulu. Sebabnya bila jin yang dihantar untuk membunuh orang, contoh santau memang niat dia bunuh, dia boleh membunuh kita dari cara batin. Cuma kalau manusia jin-jin ni memang tak boleh sentuh kita, melainkan dengan cara yang mendalam. Jadi saya bukan nak cakap apa memang jin tak boleh sentuh kita, hantu tak boleh buat orang.
That's it. Hantu memang tak boleh buat orang. Tapi saya nak awak tahu perbezaan antara jin yang dihantar untuk jadi media santet ataupun media jin yang dibuat untuk aniaya manusia lain, itu mampu membunuh kita, sedangkan mereka pun ada rasa selesai untuk bunuh manusia. Nah, jangan ingat tak boleh. Kalau nak tahu cerita sebab apa saya tak mau cerita lebih, tapi saya nak cerita kenapa mai kita rungkai. Pasal ada orang duk cakap kat saya ni macam dengan saya ni buat cerita bodoh pula kan. Okey. Footage yang dapat dekat saksi-saksi yang menguruskan kes ini, memang dalam footage kamera mereka memang nampak satu benda berupa binatang tengah jilat mangsa. Yang kami tahu tak binatang yang ada dalam footage mereka berapa tahun yang lepas tu, yang mati tu adalah binatang yang sama yang kami nampak di gang kereta kami. Dan yang seorang lagi tu mati bukan dalam simen, maksudnya atas simen yang badan dia bercakap. Yang seorang lagi tu terselit dalam akak kayu. Benda tu logik ke? That's it. Saya nak tanya tu je. Saya nak explain. Sebab memang dia tahu pasal benda ni. Nampak benda tu dalam kamera tu. Kalau tak, mana kan ada orang yang pernah meninggal dunia kerana santau. Kerana benda-benda. Azri ada masalah ke Azri? Azri ni selalu juga dengan saya ni. Saya cam tau semua viewer saya yang selalu ada dengan saya. Yang mana bagus tu? Janganlah. Saya ada pengalaman mistik dengan suara perempuan menangis time tu jam 2 pagi, tapi tingkat rumah saudara tu dekat rumah taman tepi rumah kosong yang dibangunkan semula. Okey. Okey, saya nak cerita next story. Okey? Kita slide tepi dulu tau. Alright. Hi Wani Zenda. Alright, sebelum tu bagi saya minum lah.
Okay. Apa ni? Minta sangat mana ni korang masuk live dengan cerita yang nak mention property macam dia adalah dekat dengan dia tu untuk jaga zombie. Geram pula baca komen BNU ni. Okay, kita nak continue. Okay. Saya pernah diganggu dan tusukannya di bahagian jari kaki berkali-kali. Okay. Hai Riza Badin. Seram tapi best itu dia. Ramai ni yang baru join saya hari ni. Saya tak live banyak hari. Ramai yang baru kenal saya ke? Lagu pun seram Okay. Alright. Kita dah nak slide tepi. Kita nak sambung. Okay. By the way, siapa yang beli kat saya, saya dah COD meatball tiap-tiap hari order kat saya meatball tu, spaghetti tu. Thank you so much yang support Set. Okay. Bulan puasa. Nak cerita sebelum puasa ni. Ramai peminat joget timba. Make sure fikiran pakat duk cerita pasal Kak Baby cerita kat YouTube. Tu tak cerita full lagi. Sebenarnya joget timba dia ada satu cerita khas. Kalau sembang sampai 2 jam tak habis joget timba tu. Tapi kita cerita untuk season Semacam Seram 2 nanti kita akan shooting, okay? Okay, macam ni Hafizul Roslan. Takkan polis tak dapat klasifikasi. Bukan. Tak boleh nak rungkai lah benda ni. Ramai sangat dalam ni. Bukan saya nak cakap. Ada sesetengah kes yang sangat heavy. Yang di luar kotak fikiran. Malaysia ni tanam satu benda yang tak boleh berkaitan dengan benda halus. Dia pakai cakap benda tahyul. Syirik. Sedangkan ada pembunuhan yang melibatkan ni. Kalau hampa tahu, kes yang orang lama kita yang kerat orang tu pun, berapa lama kes dia, bila sebut dekat mahkamah kes melibatkan ilmu hitam, orang tak boleh terima. Orang kata tak logik. Faham? Tu cukup. Saya tak mahu nak urai banyak-banyak. Okay? Okay. So, kita kita nak sambung. Okay. Kita nak cerita pasal ramai tanya saya bulan puasa bukan tak ada hantu ke? Tak. Setan je yang tak ada. Belaan ada. Jin ada. Setan yang duk hasut kita tu yang tak ada. Sebab tu kalau kita tak puasa, kita dengan setan. Bukan setan yang suruh. Okay. Kita nak cerita pasal satu lagi serang kronik. Based on true story saya sendiri. Disebabkan faktor kesihatan saya yang tak berapa okey. Tapi saya gagah live juga. Saya takkan live dah macam dulu sampai 3-4 pagi. Saya mungkin akan live saja. Cuma kita nak satu cerita kronik yang kita akan pilih. So, tadi kita cerita satu tempat tu pengalaman sendirilah. Bagi saya yang tu antara yang nombor 2 seram lah. Oh, akbar. Okey, yang tu adalah pengalaman yang nombor 2 seram. Kalau tanya yang segak di ingatan saya ni, busung. Yang ni sedih sebenarnya. Tapi saya ikut orang. Pertama kali saya tahu dalam banyak-banyak ilmu yang orang buat kat kita ni, yang paling bahaya adalah busung. Sebabnya busung ni kalau tak tahu awal, lambat tahu, mati. Selalu saya baca, pernah tanya ustaz-ustaz yang amalkan rawatan Islam ni kan. Dia pun selalu cakap, busung ni kalau dah membesar, tak ada ubat untuk dia. Ramai pernah tanya saya busung. Tak ramai juga yang tahu pasal busung. So, saya nak kongsi satu pengalaman yang kekal dalam kepala saya sampai sekarang. Sedih. Sebabnya orang tu tak apalah, kita start terus cerita. Okay. Cerita ni happen dekat Terung Perak. Masa umur saya belasan tahun. Tapi bukan sekolah lah, dah habis dah. Masa dalam
dalam era-era umur yang macam tu, saya dah start banyak benda yang saya selalu jumpa kena. Jadi hari tu ada ikut seorang kawan ni, abang dia ni memang berubat orang. Jadi saya ni suka belajar. Jadi masa tu saya lepak dengan kawan dia ni. Dia kata malam ni aku nak pergi berubat lagi. Nak pergi berubat kat Terung Perak. Berkemungkinan kita macam aku ni tak balik dah cakap yang tu. Kalau settle awal kita mau balik lah tu pun lepas subuh. Aku pergi dengan abang aku sebab katanya kes busung macam tu. So Combi dengar tu, Combi macam busung. Masa tu macam jahatnya. Siapa yang buat busung tu? Tu dia kata, abang aku cakap ada seorang kakak ni, dia kena aniaya dengan bekas tunang dia. Dia hantar busung dekat kakak ni. Dan saya cakap kat dia, tak apalah, masa tahu cerita tu kata aku nak ikut boleh tak? Masa tu saya jenis, alah kita nak balik ke lagi kan? Dia kata, hang betul nak ikut ke? Aku tanya abang aku dulu, sebab abang dia tu dengan dia beza 2 tahun macam tu je. Dia sebaya saya, jadi beza dengan saya 2 tahun je. Masa tu abang dia tu nak pergi dengan seorang ustaz lagi. Jadi kami berempat lah nanti. Ustaz tu yang agak pandai lah. Ustaz tu dalam umur, masa saya umur dulu lah, ustaz tu tua saya 8-9 tahun macam tu lah. Ni ada dalam 30 lebih, masuk 40 abang tu. Okay, family mereka ni, kalau siapa yang ikut cerita saya sebelum ni, kawan-kawan saya ni memang family dia semua yang mampu berubat orang. Dari banyak kepada dari Syifa. Alhamdulillah saya dapat kawan yang macam tu. Bagus, dia pun tak pernah judging orang. Walaupun time tu saya tak pakai tudung kan, saya masih lagi budak-budak nakal. And then dia kata, dia telefon dia, abang kata boleh, kalau dia okey tak apalah, kalau dia tak okey tak payah ikut lah macam tu. Tapi disebabkan pesakit tu perempuan, dia pun bagi saya ikut. Maksudnya takut nanti jadi apa-apa, boleh saya pegangkan macam tu. Semasa perjalanan tu dalam kereta, memang kalau area orang-orang Perak dia tahu ni, kalau Terung tu memang dulu masa tahun-tahun yang keberapa dulu ni, memang top lah. Santau ni, benda-benda buatan orang ni sangat top dekat sana dulu. Sebabnya mereka pakai yang buka kedai pakai lawan-lawan santau angin, tutup bisnes orang, dengki, sampai customer ada yang kena mati masa tu. Jadi kami lalu area Terung tu memang gelap gila. Saya tak ingat lah jalan tu, tapi saya ingat saya duduk dalam kereta. Masa ada satu benda tu tak heavy lah. Masa perjalanan saya nak masuk kampung tu, saya nampak seorang budak kecil kayu bicycle. Masa tu saya terfikir, kita kalau nampak benda-benda macam tu, kita takkan rasa macam, masa tu nak fikir logik, hang akan rasa macam budak. Lepas tu terus saya cakap, saya nampak budak kayu bicycle. Budak tu dalam darjah 3, darjah 4. Budak yang dah besar. Lepas tu saya kata lah, budak-budak kampung heavy betul kan. Bagi saya, dia nak heran apa kan, kampung. Lepas tu saya cakap kat member dia, apa adik tu kayu bicycle, berjalan bahaya. Lepas tu terus abang dia cakap, mana ada orang kayu bicycle malam ni. Dia cakap tu dah, biar pergi lah dia kata. Tapi adik tu nanti kena langgar lori bahaya. Abang ni pusing lah. Abang dia kata tak ada siapa kat situ, tak saya tengok. Sebab jalan tu kiri kanan tu tak ada, jalan tu pintas masuk tak ada. Memang budak tu kena jalan street. Sebab kami ada kampung tu hanya kat depan je sikit. Jadi saya macam okey. Sebab masa tu saya memang dah tahu dah, saya kerak nampak benda-benda macam tu. Lepas tu saya cuma kata tak apalah, mungkin sajalah kot dia nak abang kan. Sampai dekat pekarangan rumah. Sebelum pekarangan rumah, kami bersembang dalam kereta. Saya tanya, minta maaf tanya bang, saya ni jenis yang rajin tanya. Saya macam budak-budak sikit, suka tanya kan. Macam banyak mulut orang kata. Saya rajin tanya orang tua-tua. Abang tu pula dia berumur kan, rajin melayan. Dan dia bagus, sangat-sangat humble. Dia kata, ada apa baby? Dia panggil saya baby kan. Ustaz, saya nak tanya ustaz sikit. Tak payahlah panggil ustaz, panggil abang je. Dia kata, abang ustaz. Abang ustaz, kenapa kakak ni kena busung bos? Lepas tu dia kata, cerita dia macam ni. Taruh kami nak sampai tu, dia cerita yang ringkas lah. Hampa tahu tak busuknya hati perut seorang manusia ni. Saya tak tahu lah nak cerita macam mana. Sampai sekarang benda tu segaklah ingatan saya. Selain pada seram, tapi sedih. Yang berbekas di hati saya tu sedih sebenarnya. Kakak ni sangat cantik. Saya bukan nak cakap lah, orang kampung yang memang lawa gila. Muka dia bujuk sirih. Dia memang sangat cantik. Ni sebab lepas yang saya tengok dia tu lah. Cuma ni abang ni cuma cerita kena buatan ni sebab tunang sendiri.
Lepas tu saya cakap, oh ya ke? Dia kata tak apa. Dia cerita bla bla bla. Yang ni saya akan cerita lepas habis cerita nanti. Bla bla bla, okey. Lepas tu kami sampai dekat pekarangan rumah. Dekat pekarangan rumah dia tu, rumah yang ada tiang seri. Rumah kampung dulu kan. Rumah yang ada tiang seri. Lepas tu ada seorang makcik ni, nenek lah kan, memang beruban dah kan, kecil kurus je orang dia, duduk dekat tangga tunggu kami sampai. Kami sampai tu awal juga, dalam pukul 10 something kot, sebab kami bertolak tu cuncur lepas maghrib, sebab mereka isyak dekat hentian, saya tak ingat. Lepas tu sampai dia bagi salam. Sebabnya benda macam ni saya tak tahu sebab apa dia berubat malam kan, mestilah ada sebab dia kan. Saya ikut. Masa saya nak turun kereta tu, dia duduk salam-salam sembang, saya perasan ada reban ayam dekat. Saya turun daripada reban ayam tu, saya ada bau hamis. Tahu tak bau hamis? Bau tu macam, tengoklah sini macam tu. Bila hang bau, hang rasa macam bau tu bawa hang untuk ikut bau tu. Boleh bau tengoklah sini. Macam maksudnya bila bau tu, automatik kepala hang nak tadi. Macam hang tahu bau tu dari situ. So, Cumi nak cerita apa? Cumi bau hamil. Bila Cumi bau hamil, Cumi tengok, oh reban ayam. Orang dulu-dulu kan, reban ayam, orang tua-tua suka belah kan. Lepas tu, Cumi macam pusing kan tengok, oh reban ayam. Masa pusing tu tak perasan macam ada orang, ada budak macam tengah mencangkung tengok dekat dalam, dekat kawasan reban tu ada budak duduk atas tanah duduk tengok macam tu. Cumi macam 2 kali pusing kan. Orang kata sekali pusing hilang, tak, 2 kali pusing. Memang betul ada budak tengah duduk macam tu. Dia tengok Cumi macam tu. Cumi ingat lagi, muka dia ni, dia macam mati dalam ayak tau, bersopak tau, dan biru, pucat lesi. Cumi tak cakap apa tu, kita lupa batas lupa pergi pegang member depan abang dia kan. Pula ustaz tak kata, weh pegang itu. Lepas tu dia pun pula nasib baik tak marah Cumi pun kata, aku nampak benda, dia kata aku. Main duduk depan, dia kata tu. Kira kami sampai tu, Cumi buat datang lagi. Ustaz tu kata kat Cumi, salam makcik. Lepas tu Cumi pergi salam makcik tu. Salam loh. Dia kata dia pegang muka. Dia kata, Cumi mak berapa? Satu budak-budak kan kata, main kat mak meh. Dia kata, seronok tengok anak perempuan. Dia pegang, dia duduk gonyah tengah belakang Cumi lah. Dia Cumi macam selesa. Memang lembut makcik tu, Cumi. Atuk tu kan. Lepas tu jemputlah naik. Kata jom dah nak naik tu, ustaz ni Cumi nak buka kasut. Masa tu pakai kasut sport shoes kan, nak buka kasut. Ustaz tu kata, biar pergi kat budak tu, balik sekali kita sembang. Bayangkan dia macam tahu Cumi nampak budak tu. Rupanya dia memang nampak lah, dia tahu kan. And then kami naik pekarangan rumah. Okey, masa Cumi naik pekarangan rumah tu, kan rumah yang jenis kayu, tiang seri. Dekat hall dia tu ada tingkat. Dia pun tingkat yang boleh buka, tingkat kampung. Ada seorang perempuan yang tengah terbaring. Kira Cumi masuk tu, kaki dia betul-betul menghadap kami. Dia tengah duduk macam ni, kaki dia menghadap kami. Perut dia besar sampai kami tak nampak muka dia. Hampa bayangkan, perut dia ni macam perempuan mengandung yang kan dia baring, perut tu sampai meninggi, tak nampak batang dahi ni. Kan kalau kita baring nampak batang dahi ke hidung kan, tak nampak. Betapa besarnya busung tu. Hampa bayangkan. Masa Cumi tengok tu, Cumi mengucap lah hati, Astaghfirullahaladzim, istighfar, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi macam takut. Cumi kata, apa yang pewangi? Walaupun dia kena busung, rumah tu wangi. Cumi macam, ya Allah, apa yang wangi ni kan. Tapi Cumi tak tegur. Cumi macam, wangi tu bukan wangi yang menakutkan, wangi yang menyenangkan hang untuk duduk dalam rumah tu tenang macam tu. Cumi kata, fikir mungkin orang tua-tua, makcik-makcik, orang lama dia pasang apa-apa kot, dia guna bunga ke kan. Cumi duduk kat sebelah kakak tu, sangat cantik. Tu yang Cumi boleh kata apa, sangat cantik. Kakak tu lawa gila, kurus je orang dia, tapi perut dia ni besar ya Tuhan. Cumi tak boleh nak cakap macam mana rasa. Dia cuma sambil duduk tu, Cumi pergi kat dia, dia duduk tasbih, dia duduk zikir. Dia pegang tasbih ni, dia zikir. Senyum je. Bukan Cumi nak kata, dia macam apa jadi kat dia tu, dia reda je. Faham tak? Dia Cumi macam sedih. Masa tu ayat mata nak menitik. Dia cakap, Kak,
nama saya ni baby. Dia buka mata, dia tengok, dia senyum, dia angguk, dia pejam mata. Lepas tu barulah mak dia cerita. Kata tak tahulah sampai berapa lama kan nak tanggung benda ni semua kan. Hampa tak nak berubat, mak dia ambil semua yang ustaz minta. Ada 5 perut, benda-benda yang setan tak suka, ada lumbi darah, ada rendam dengan air apa semua. Mak dia buat mai, ustaz ni selawat-selawat, kami selok perut dah. Combi lah yang buka perut untuk lapikkan dengan kain batik. Masa combi, dia pun tak tengok lah. Masa combi kalih kan kakak ni punya baju, perut dia tu tak ada macam meredut atas telur ayak bisa. Lepas tu redut macam 5 perut punya bentuk. Tahu tak? Combi kata Allahu Akbar. Dalam hati teruknya busung ni kan. Kakak ni, dia cuma kata, dia duk dengar, dia duk zikir tu yang kami macam kuatnya orang macam ni kan. Jadi macam ya Allah, tolonglah ringankan beban ni kan. Macam sedih tengok gamuk manusia tak tahu nak abang kan. Lepas tu Combi tengok ustaz ni berubat. Combi cuma nak cerita simple lah kan. Ustaz ni berubat. Masa ustaz ni berubat, dia baca-baca apa semua, ustaz ni cuma ambil 5 perut dan picit dekat atas perut tau. Lepas tu kencing dengan ayat kosong. Dia punya menjerit kakak ni dari diam dulu, Allahu Akbar, sampai jerit macam tu, sakit. Dia sampai jerit macam tu, tapi tak boleh gerak. Dia macam ustaz ni memang sengat tak cakap apa. Combi diam ni, Combi pegang. Bayangkan dia genggam tangan Combi ni. Kakak tu masa sakit tu dia genggam sampai tinggal bekas. Dia genggam macam ni tu, sampai tangan Combi tinggal bekas. Betapa siksanya. Kesian, air mata dia bercurai. Mak dia menangis, dia cakap lah kan. Tu ustaz ni kata, macam mana pun saya kena pecahkan busung ni. Kalau saya ubatkan, boleh tak bagi tahu nak kembali ke tuan dia ke macam mana? Kita nak hantar balik busung ni kan. Hampa tak ada kakak tu jawab apa. Tak apalah ustaz, dia dah ikhlas kan. Dia kata tak payahlah hantar, suruh mak dia kata angkat benda ni, bagi dah, buang dekat luar lah. Maksudnya jangan kena orang lain. Kakak ni pernah habaq kat mak dia, dia tak mau bagi benda ni balik kat orang tu. Dia kata dia reda Allah akan jalankan tugas macam tu lah. Betapa pemaafnya dia kata dia dah lama maafkan. Dia cuma minta benda ni berakhir lah sebab dia tak tahan sakit. Masa tu memang Combi mata bergenang, sedih lah. Sebabnya nak cari mana orang yang sabar macam tu kan. Sebab Combi tengok menderita dia. Yang tu tak sakit gini. Yang sakit tu bila ustaz kata kebanyakan busung memang tak boleh ubat. Dah besar macam tu, tipis lah harapan. Dia pegang je tasbih, dia kata tak apa kau. Dia duduk zikir, dia angguk je, dia pakai isyarat mata kepala je. Memang dia tak cakap apa-apa lah. Ayat mata dia titik-titik. Ustaz ni jalan lah, kami tolong bantu semua. Sampailah ustaz tu kata pegang dia. Masa ustaz tu baca, ustaz tu ambil satu kain, lapikkan ayak macam ni, kami pegang. Dia tolong pegang macam ni. Ustaz ni tuang ayak yang daripada daun bidara tadi, ayak daripada 5 perut tadi, peroh ke atas satu kain putih. Jadi ayak tu macam jadi tapis turun ke perut dia, ke atas kain batik ni. Tak kena perut dia pun, atas kain batik. Hampa bayangkan dia punya menjerit tu, dia mengucap ni sampai Combi punya tangan lebam. Dia punya pegang sebelah tangan sebelah duk ni kan, dia pegang ni sampai sakit lah, tak tahu nak abang. Combi kesian ni. Lah kali ubat dengar bunyi puk. Memang bunyi Combi dengar, memang lah Combi ingat lagi bunyi macam benda yang tak tahulah. Combi nak cerita lebih dalam benda ni, orang lain tak alami, tak tahulah kan. Perut kakak ni, lapik nampak ni darah keluar. Perut kakak ni pecah, macam terkoyak sebenarnya. Kalau zahir kita nampak pecah, tapi terkoyak sebenarnya. Kira jadi kempes. Ustaz ni baca 2-3 kali, tekan dari atas kain, buang, tekan buang, macam
tak kena kulit pun, tekan macam tu buang, macam tekan buang. Perut tu makin lama makin menipis, tapi kakak ni dah donglai tau, dia tak cakap apa tau. Cuma dia sedang tangan dia tu, dia pegang cengkam lama ni, dia cengkam kuat. Dia cuma kata tak apalah, dia sedap lagi. Alhamdulillah lah kan, dengar bunyi meletup lah. Kita fikir benda, efek daripada benda yang berubat tu lah kan. Tu ustaz dia kata, izinkan saya ambil apa yang dalam perut. Aduh aku kalau cerita benda ni dan bau aku sakit. Haram. Astagfirullahaladzim. Okey. Izinkan saya ambil barang yang dalam perut ni. Makcik tu kata, ambil lah ustaz. Kerana Allah saya izinkan. Tuan punya badan ni pun memang dah ikhlaskan kalau orang nak tolong ubat dia. Hampa tahu tak? Ni cumi tak mau nak cakap banyak lah kan. Tapi cumi boleh habaq satu benda yang menyayat hati. Ustaz tu seluk dalam perut, bawa keluar. Ni terpulang lah. Hampa nak percaya ke tak, terpulang. Tapi ustaz tu seluk nah, bawa keluar dari bawah kain tu, dari dalam perut kakak tu, ayam sekok. Bangkai ayam, bukan ayam potong, ayam sekok dengan bulu-bulu keluar dari perut. Tak tahulah Syumi nak cakap apa kan. Tapi kalau suka nak percaya, terpulang lah. Ada benda-benda yang sangat berbisa keluar daripada perut dia dan menghilang. Yang ni memang Syumi tak tahulah. Ustaz ni baca binatang yang keluar dari bawah kain tu, yang dari perut dia tu, kan perut dia terbuka sebenarnya, tapi kami tak buka tengok. Tapi ustaz ni selup dalam perut tu bawa keluar. Hampa bayangkan lah, perut dia koyak tapi ustaz ni tarik, ambil bawa keluar. Macam ayam sekok, ayam berbulu. Mai kot mana bangkai ayam, kakak ni makan macam mana sedangkan ayam tu tak patah. Depa masukkan benda-benda tu secara gaib. Apa faham? Benda busung tu penuh dengan busung tu, rupanya kerana benda bisa yang ada dalam perut tu. Setan duk makan, duk masuk. Cumi tak tahu nak kata apa, menitik-nitik yang mata. Lepas ustaz ni tolong ni, mak makcik tu menangis sampai terduduk tersandak dekat, saya ingat lagi saya panggil ni mak, sampai tersandak dekat dinding tu punya sebab orang tua teriak sampai saya pun tak boleh nak cerita. Saya ni nampak macam ni kan, saya ni koyak agak lah kalau bab-bab orang tua ni, saya koyak. Sebabnya makcik seorang je, dia hidup dengan kakak tu. Sebabnya lepas berubat tu, saya nak abang lah kakak ni dan mengucap, dan dia meninggal. Dia kata dia cuma mengucap, saya ingat mak dia pegang mengucap dan dia meninggal. Saya boleh abang dekat empat. Jadi satu cerita yang sangat panjang. Saya tak mau cerita lah pengebumian apa semua. Saya boleh cerita, tolonglah jangan buat nanya kat orang macam tu. Mula saya sedar yang saya tak patut takut dengan benda-benda yang saya nampak, sebabnya jauh manusia dengan iblis. Jauh manusia lagi kejam daripada iblis. Sebabnya kerja-kerja tu kerja manusia, bukan kerja setan. Okay. Lepas pembumian semua, saya terpaksa stay kat situ. Rupanya kakak ni anak tunggal kepada dua mak pak dia ni, dan makcik ni suami dah tak ada dah. Jadi kakak ni sajalah harapan dia. So lepas di pengumuman semua tu settle semua, alhamdulillah. Rumah wangi gila, walaupun busung terpecah apa semua, rumah wangi yang amat. Dan urusan pengumuman dia saya tunggu sampai kami semua orang luar ni yang membantu, orang kampung semua mai. Masa tu yang kami dengar cerita, memang cuma ada dengar cerita lah, yang makcik dia mai nak minta maaf tapi tak boleh. Okay, so cerita habis kat situ. Cuma nak cerita dekat hampa. Hampa tak ada yang buat dekat dia tu. Lepas ni kira lepas habis pengumuman malam tu, kami duduk sana lagi. Combi pakai baju arwah kakak tu, sebabnya
dia masa tu Jomi kecil, masa tu besar dia. Badan Jomi boleh masuk baju dia. Itu yang boleh tahu cerita kami. Ustaz member duduk malam kat situ. Rupanya anak ustaz tu anak angkat makcik ni. Jadi dia kenal lah. Sebab tu yang ustaz ni boleh tunggu kan. Saya nak cerita bekas tunang dia tak boleh terima kenyataan yang kakak ni putih tunang dengan dia atas salah dia sendiri. Dia selalu pukul arwah ni. Jadi dia duk bercampur ambil benda-benda yang bukan-bukan. Jadi dia selalu pukul kakak ni, arwah ni. Jadi satu hari tu mak pak arwah ni tengok muka arwah duk lebam, arwah kerja kilang. Jadi duk jalan kaki semua kan. Jadi orang kampung kenal lah sebab dia lawa. Bukan saya nak kata betul, memang orang kampung kenal lah, satu dia baik. Macam tu saya dengar cerita lah. Lepas tu tunang dia ni pukul dia. Bila pukul, family semua tak boleh nak terima. Lepas tu ada seorang orang yang rezeki dia, jodoh dia. Lepas putih tunang tu nak kahwin dengan abang ni. Dan memang dia tak bercinta pun dengan abang ni. Tapi abang ni pergi berjanji, yang bakal suami kakak ni lah, kata nak jaga dia elok, nak ambil mak sekali duduk dengan depa lah. Jadi dia sepatutnya jadi pengantin lah dalam 2 bulan sebelum dia meninggal. Itu sebenarnya saya sedih ni sebabnya mak dia cerita berjor-jor air mata saya. Lepas tu dia jadi geram macam mana tak tahu. Dia tak boleh terima hakikat. Dan tiba-tiba satu hari tu, lepas sebulan dia dah putus, kakak ni mengadu sakit. Dia kata sakit, dia kata dalam perut dia. Okey, semasa tu seminggu 2 minggu dia sakit. Lepas tu benda ni tak lama, merebak ke sebulan yang kemudian tu, perut dia dah besar. Bila perut dia nampak dan besar, orang kampung semua pelik lah. Apa faham tak? Benda bukan nak cakap based on reality, memang hidup orang-orang macam dalam drama tu. Memang ada manusia dan orang kampung yang sifat dan pikiran dia tu cetek dan kolot. Tak mau nak tanya, main tuduh. Orang kita memang macam tu. Orang kita semua macam tu, suka dengan fitnah. Apa tahu tak? Makcik kakak ni dengki dengan family, dengan mak ni. Kira makcik ni adik kepada mak kakak ni, mak arwah. Jadi dia yang hambat kat orang kampung. Sedara sendiri dah sebab cerita kata kakak ni mengandung dengan laki yang tunang dia tu. Padahal dia tak tahu dia dah putih tunang dah. Tuduh lah, kata dia ni mengandung. Orang kampung semua sampai kata, sampai mak dia segan nak keluar rumah. Sampai kakak perut makin lama makin besar, berhenti kerja dan duduk dekat rumah. Masa tu memang mak lah duk tanggung, kesian. Dia banyak menangis apa semua. Sampai mai di rumah, mai duk hina-hina makcik dia. Sebab apa faham tak? Makcik dia tu hari yang pengebumian tu saya tengok lah. Saya jumpa. Saya duduk sebelah mak dia. Sampai mai tu jadi macam orang gila. Tuhan balas lah, bukan nak cakap kifarah Allah. Kifarah Israel. Pendengar sini. Macam orang gila, berlari masuk dekat dalam tempat, pegang kaki mayat. Pegang sujud, tarik mayat ni macam orang gila. Kelopak, aku minta ampun. Sampai orang kampung ni malu Allah dekat makcik ni. Sampai orang kampung tunduk pergi salam, pergi peluk, minta ampun, minta maaf lah. Pasal dengar, pasal duk kata kat dia, siapa yang pernah kutuk arwah tu. Sampai jadi terkejut. Rupanya lepas habis pada majlis tu, dia simpan di bawah. Ustaz ni ikut, mungkin ustaz dah cerita, kata tak mau nak cerita apa, tapi sebenarnya arwah tak mengandung, arwah kena busuk semua. And then baru semua macam realise. Tapi benda dah happen dah kan. Sampai kawan makan hati, sampai mak sampai tak boleh pergi kedai, orang kutuk, orang hina, sampai sakit orang tua tu. Lepas tu Cumi macam okey, habis tali tu Cumi panggil dia mak. Cumi duduk dekat tangga tu sembang, kata ni saat lagi esok kami nak balik dah, macam tu. Dia kata terima kasih banyak-banyak. Dia kata sebab memang mak tinggal seorang je tau. Saya ingat lepas kakak tak ada tu, tapi orang dia tu orang yang alhamdulillah lah, orang yang redha dengan apa yang Allah hantar dalam hidup. Dia tak bersedih, tak meratak, cuma menangis bila sunyi anak tak ada, husband tak ada. Tapi dia still jalan hidup. Dia kata orang kampung dah keramai ambil tahu semula. Lepas tu saya ingat setahun dah sempat saya merasa teman dia jadi anak dia. Sebab dia kata kat saya, jadilah anak dia, mainlah raya. Saya pergi sendiri dulu kan, raya sorang-sorang.
kadang-kadang teringatlah dekat arwah mak ni. Lepas tu sat saja setahun lepas yang saya raya dengan dia tu, kemudian tak lama dia meninggal. Untuk tahun yang masuk dah tahun yang kemudian tu dia meninggal. Dia meninggal dunia, kira lengkap lah mereka 3 beranak tak ada. Jadi bagi saya tu, untuk hampa tahu kejamnya manusia ni, apa yang TV buat, macam drama TV klise kadang-kadang happen in real life, cuma kita tak boleh nak mention. So sometimes sebab tu dia selalu tulis cerita betul ya, tapi dia tulis tak ada kena-mengena sebab takut orang saman kan. Tapi cuma nak cerita lah, jahat mana pun kita, jangan menyekutukan Allah weh. Sebabnya saya, kalau orang cakap setan dengan orang, iblis dengan orang, jin dengan manusia, saya pilih jin daripada manusia. Sebabnya baik kawan dengan hantu daripada kawan dengan manusia. Sebabnya sejahat-jahat jin adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia adalah sejahat-jahat jin. Renung-renungkan yang sangat beramal, macam itulah. Saya cuma nak abang busung sangat bahaya. Tapi kalau tahu awal boleh buang, tapi siksa sangat siksa. Tapi sampai orang meninggal dunia, sampai tak tahulah weh apa gamaknya, dah bukan jodoh kita terima weh. Allah dah tulis kat Lauh Mahfuz, kalau bukan jodoh hang, bukan jodoh hang. That's it. Lepas tu kami nak balik. Satu lagi cerita yang kekal dalam ingatan saya, kami nak balik tu saya nampak budak kecil tu. Yang saya nampak kayu besker tu, saya nampak seorang budak kecil yang saya kata ni, ustaz dia kata budak tu nak babai lah lagu tu. Saya kata kenapa ustaz? Dia kata dia suka kamu. Dia macam teman tu dekat rumah mak ni, saya panggil mak ni, kira sepanjang kakak tak ada, dia macam teman. Orang tua kan macam dia. Rupanya saya dengar cerita daripada kampung, budak tu memang mati lemah dekat sungai yang berdekatan kampung mereka dulu. Budak tu memang budak yang baik, kira dia mati lemah lah, tapi tak ada ganggu apa-apa pun. Cuma saya ingat budak tu. Itu je lah. Kalau hampa kata setengah orang yang terduduk dalam dunia ni tak ada dalam tempat kita, tak ada pengalaman, susahlah nak percaya benda-benda macam ni. Tapi yakinlah yang benda gaib ni, alam gaib ni ada. Syurga neraka tu pun gaib, wajib kita percaya. Jadi cuma jangan taksub, tak ada. Cuma kita ni darjat kita lebih mulia daripada mereka. Tapi kadang perangai kita ni lebih teruk daripada perangai jin. Tu je saya boleh cakap. Ini sedikit sebanyak saya nak pesan. Walaupun kita jahat nak mampu, walaupun kita lakukan maksiat setiap hari, walaupun kita melakukan dosa saban hari, ingat satu, kembalilah dekat Tuhan sebagai pendosa. Hari-hari bertobat, buat lagi tobat. Bukan orang kata macam main-main. Tak. Memang Allah jadikan kita manusia ni pendosa, supaya Allah ni suruh nak tunggu kita meminta ampun dekat dia, minta hari-hari bertadah tangan dekat dia. Tu saja weh. Jahat-jahat juga weh kan. Tapi janganlah sampai buat ke orang. Dah bukan takdir, bukan jodoh kita, bukanlah. Okay, itulah sedikit sebanyak.